Semua kawan-kawan dah sedia kenak dengar pembetangan pengukuran statistik dari kumpulan 10? Kalau dah bersedia jerit kami bersedia. A for E2 statistic. Kawan-kawan tahu tak apa itu statistik? Perkataan statistik berasal daripada bahasa Latin iaitu status yang bermaksud negara atau perkara yang berkaitan dengan pentadbiran negara. Secara ringkasnya, statistik merupakan cabang ilmu matematik yang mengkaji secara khusus berkaitan teknik pemprosesan nombor serta pengetahuan tentang pengumpulan data, klasifikasi data, pemprosesan data, membuat kesimpulan dan keputusan berdasarkan alasan yang kukuh. Dalam kajian kuantitatif, misalnya kaedah tinjauan atau kita dikenali sebagai survey, terdapat beberapa jenis analisis data berdasarkan kepada jenis kaedah pengumpulan data. Jenis analisis data tersebut terbahagi kepada dua jenis utama iaitu analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensi. Terima kasih pembentang yang sebelumnya. Saya Nur Aida Afiqah binti Azhar akan menerangkan tentang statistik deskriptif. Apa itu statistik deskriptif? Statistik deskriptif yang juga lazim dikenali sebagai statistik didaktif yang dapat mengorganisasi dan menganalisis data berdasarkan kepada sebuah pemerhatian yang dapat memberikan sebuah gambaran yang jelas, tersusun dan ringkas. Statistik deskriptif dapat menganalisis data melalui dua kaedah, sama ada sukatan kecenderungan memusat atau sukatan serakan. Min merupakan pengiraan dengan menjumlahkan semua data kemudian dibahagikan kepada bilangan data dengan menunjukkan nilai purata markah yang diperolehi bagi sesebuah kumpulan pelajar dalam sebuah ujian seperti yang terdapat pada gambar tersebut. Dan min digunakan oleh guru-guru untuk mengira nilai purata skor yang diperoleh oleh pelajar-pelajar dalam ujian. Manakala pengiraan mod adalah untuk mendapatkan bilangan skor yang mempunyai kekerapan yang terbanyak dalam satu set data. Pengiraan mod digunakan untuk mengetahui nilai ujian pelajar yang paling banyak diperolehi dalam sebuah kelas yang dapat dilihat pengiraannya pada gambar tersebut. Median pula ialah skor tengah. Skor yang di tengah-tengah membahagikan data kepada dua bahagian dengan data disusun dalam tertib menaik atau menurun. Jadi, jika bilangan data ganjil, maka median akan berada di tengah-tengah data. Manakala jika bilangan data genap, maka median iaitu purata dua data di tengah-tengah. Pengiraan median digunakan dalam sukatan pada skor ujian pelajar dapat dilihat pada gambar tersebut. Selain itu, dalam statistik deskriptif terkandung juga pengiraan ukuran serakan iaitu julat, varians dan sisihan piawai. Bagi ukuran serakan seperti julat yang mempunyai persamaan kepada perbezaan skor yang tertinggi dan terendah yang dapat digunakan dalam pendidikan untuk mengira perbezaan markah tertinggi dengan markah terendah pelajar seperti yang tertera pada gambar tersebut. Manakala untuk variance ialah ukuran serakan yang mengambil kira semua data. Jadi, variance penting untuk kita mengetahui sama ada taburan markah normal atau tidak. Semakin nilai variance hampir dengan nilai mean, taburan markah semakin baik. Variance juga membolehkan kita mengenal pasti kebolehan pelajar sama ada sama dengan ahli kelas yang lain atau adanya keadaan yang luar biasa. Seterusnya ialah sisihan piawai. Sisihan piawai yang mempunyai fungsi bagi mengetahui berapa jauh skor-skor itu tersebar bagi mengukur lebar sebuah set data. Dan sisihan piawai yang mempunyai dua kaedah iaitu data tidak terkumpul dan data terkumpul. Jadi, sisihan piawai dapat memberi gambaran tentang serakan taburan pencapaian calon dalam sesuatu ujian. Jika nilai sisihan piawai adalah rendah, menunjukkan bahawa markah adalah homogeneous, iaitu perbezaan kecil antara markah ujian yang rendah dan tinggi bagi sesebuah kumpulan pelajar dan sebaliknya.
Jadi, statistik deskriptif akan meringkaskan dan mempamerkan data yang telah dianalisis dalam bentuk yang mudah dan jelas difahami melalui penggunaan terhadap jadual frekuensi, iaitu jadual kekerapan terkumpul, jadual kekerapan tidak terkumpul atau selang kelas. Selain itu, penggunaan rajah, carta, graf dan plot seperti carta bar, histogram, poligon kekerapan, OGIF dan plot batang dan daun atau dalam bahasa Inggerisnya stem and leaf. Penggunaan terhadap jadual, rajah, carta dan graf seperti berikut dapat membantu untuk mengenal pasti corak data yang mungkin sukar untuk dilihat pada pengiraan yang ringkas. Jadi, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum dan hai. Sekarang saya nak bentang kelebihan dan kekurangan statistik deskriptif. Terdapat dua kelebihan dalam statistik deskriptif ini, antaranya ialah membenarkan berlakunya perbandingan dan mengenal pasti data. Okey, sekarang cuba kita pergi ke kelebihan yang pertama, iaitu membenarkan berlakunya perbandingan. Statistik deskriptif ini dikatakan membenarkan berlakunya perbandingan antara beberapa kumpulan ataupun boleh ubah. Hal ini demikian kerana ianya boleh digunakan untuk membandingkan cara demografi yang berbeza bertindak balas terhadap pemboleh ubah tertentu. Misalnya, organisasi sekolah boleh mengkaji bagaimana seseorang pelajar yang mempunyai tahap pendidikan yang berbeza bertindak balas terhadap silibus baru yang diwujudkan dalam sesebuah mata pelajaran. Seterusnya, kelebihan statistik deskriptif ialah mengenal pasti data. Analisis deskriptif boleh menjadi langkah pertama sebelum menjalankan analisis lain kerana analisis deskriptif ini boleh digunakan oleh organisasi untuk mengenal pasti data. Analisis deskriptif akan sangat membantu dalam mengatur, menyusun dan mempersembahkan data dalam bentuk yang mudah difahami. Ianya boleh mempersembahkan data dalam bentuk grafik yang formal. Data yang dipersembahkan dalam bentuk visual adalah lebih mudah untuk difahami. Misalnya, data kualitatif boleh dipersembahkan melalui bentuk carta palang dan carta pie, manakala data berangka boleh dipersembahkan dalam bentuk plot, titik dan histogram. Seterusnya, kita pergi ke kekurangan statistik deskriptif pula. Ada dua kekurangan, iaitu kerahsiaan dan juga ianya terhad. Sekarang kita pergi ke kekurangan yang pertama, iaitu kerahsiaan. Kerahsiaan adalah kekurangan utama penyelidikan menggunakan statistik deskriptif. Hal ini demikian kerana subjek kajian boleh bersikap tidak jujur kerana mereka merasakan bahawa mereka hanya perlu memberitahu penyelidik tentang apa yang ingin didengari oleh penyelidik sahaja. Sebagai contoh, pelajar di sekolah yang menjadi subjek kajian boleh bersikap tidak jujur semasa menjawab soalan psikometrik yang diberikan oleh pihak sekolah. Ia juga membuktikan bahawa statistik deskriptif boleh disalahgunakan untuk memperdaya dan memberi gambaran palsu. Kekurangan yang kedua adalah terhad. Statistik deskriptif ini adalah terhad sehingga ia hanya membenarkan untuk membuat kesimpulan tentang perkara yang diukur sahaja. Ia tidak membolehkan penyelidik menggunakan data daripada sampel yang telah dikumpul untuk membuat kesimpulan tentang sifat atau parameter populasi. Statistik deskriptif ini juga terhad kerana ianya tidak memberi informasi atau maklumat yang mendalam. Tamsilnya, analisis yang dilakukan terhadap kertas bahasa Melayu tingkatan 5 di sekolah menunjukkan bahawa terdapat ramai pelajar yang mendapat A, namun terdapat juga ramai pelajar yang gagal. Oleh itu, ianya menyebabkan terjadinya perbezaan yang ketara antara pelajar yang mendapat A dan juga pelajar yang gagal. Namun yang demikian disebabkan oleh statistik deskriptif yang terhad ini, faktor penyebab berlakunya perbezaan yang ketara ini tidak dapat diketahui kerana data tidak dianalisis dengan lebih mendalam. Hal ini mengakibatkan guru-guru tidak boleh membuat keputusan kerana tidak dapat menganalisis statistik dengan terperinci. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Bye-bye. Kamu siapa? Kamu siapa? Statistik inferensi atau juga dikenali sebagai statistik induktif ini ialah statistik yang meneroka dan mengkaji cara atau kaedah penarikan kesimpulan berdasarkan sesuatu ciri-ciri populasi mengikut data kuantitatif yang terdapat dari sampel. Statistik ini melibatkan generalisasi iaitu berkaitan dengan penarikan kesimpulan tentang karakteristik sesuatu populasi berdasarkan data sampel yang telah dikumpulkan. Oleh hal yang demikian, statistik inferensi ini juga dikenali sebagai statistik induktif.
statistik inferensi bukan sahaja sekadar berfungsi untuk mengeneralisasi, malah statistik ini juga berperanan untuk membuat rangka penyusunan atau ramalan maupun penaksiran. Dalam erti kata lain, statistik inferensi ini berkait rapat dengan aktiviti membuat penafsiran ataupun pentaksiran mengenai karakteristik populasi melalui data yang terdapat daripada sampel. Selain membuat penafsiran, statistik ini juga berfungsi untuk membuat ramalan mengenai isu atau konflik pada masa akan datang serta menentukan berkaitan hubungan antara karakteristik. Kemudian, statistik inferensi ini berfungsi untuk menyimpulkan kesimpulan secara umum berkenaan dengan populasi. Di samping itu, statistik inferensi terbahagi kepada dua jenis, iaitu statistik parametrik dan statistik bukan parametrik. Secara ringkasnya, statistik parametrik berperanan untuk menguji parameter populasi melalui statistik maupun mengukur populasi berdasarkan data sampel, manakala bagi statistik bukan parametrik pula tidak berkait dalam menguji parameter populasi seperti statistik parametrik. Akan tetapi, statistik bukan parametrik menguji distribusi. Hal ini kerana statistik bukan parametrik tergolong dalam statistik yang parameter populasinya tidak berdasarkan suatu distribusi tertentu dan variance-nya tidak semestinya homogen. Manakala bagi statistik parametrik pula, ia menekankan distribusi data yang normal dan juga mempunyai variance yang homogen. Oleh hal yang demikian, perbezaan bagi kedua-dua jenis statistik ini dapat dilihat melalui jenis distribusi dan juga variance bagi setiap statistik. Dalam menganalisis statistik inferensi, terdapat beberapa jenis teknik yang boleh digunakan sebagai alat uji statistik. Antaranya ialah t-test atau t-student, di mana teknik ini digunakan bagi menguji hipotesis berbandingan antara dua sampel apabila data tersebut pada skala nisbah. Teknik pengujian t-test ini termasuk dalam golongan ujian komparatif yang berperanan untuk membezakan sama ada kedua-dua kelompok yang diuji adalah berbeza secara signifikan atau sebaliknya. Selain itu, teknik analisis statistik inferensi ialah ANOVA, iaitu singkatan daripada Analysis of Variance, yang juga merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menguji statistik ini dengan tujuan menguji hipotesis perbandingan sampel apabila datanya berbentuk skala nisbah bagi 3 kelompok atau lebih. Teknik ini juga bertujuan untuk menentukan sama ada kelompok-kelompok tersebut diuji berbeza secara signifikan atau sebaliknya. Terdapat dua jenis variance, iaitu analisis variance klasifikasi tunggal dan juga analisis variance klasifikasi ganda. Bagi jenis analisis variance klasifikasi tunggal hanya mempunyai pemboleh ubah kolom dan tidak terdapat pada pemboleh ubah baris, manakala analisis klasifikasi ganda pula mempunyai kedua-dua pemboleh ubah kolom dan juga baris. Selanjutnya, teknik korelasi. Teknik korelasi terbahagi kepada dua, iaitu teknik korelasi tunggal dan teknik korelasi jamak. Bagi teknik korelasi tunggal, ia diguna pakai bagi tujuan mencari korelasi antara dua pemboleh ubah penelitian, manakala bagi teknik korelasi jamak pula berkait dengan mencari korelasi antara 3 atau lebih pemboleh ubah. Kelebihan statistik inferensi yang pertama adalah menjimatkan kos, masa dan tenaga untuk menjalankan pemerhatian dan pengukuran subjek. Hal ini demikian kerana sekiranya jumlah subjek yang akan dikaji adalah sangat banyak, pengukuran dan pemerhatian hanya akan dilakukan terhadap sebahagian daripada subjek yang berkaitan. Data akan dianalisis dari suatu sampel dan hasilnya akan disimpulkan untuk populasi dari mana sampel diambil. Kelebihan statistik inferensi yang kedua adalah tidak terhad dalam penyediaan data pada bentuk jadual, rajah ataupun graf dan sebagainya.
statistik inferensi bukan sahaja merangkumi statistik deskriptif yang hanya menerangkan ciri-ciri data, tetapi juga boleh digunakan untuk membanding, menguji, meramalkan data dan membuat kesimpulan daripada populasi sampel dalam bentuk kebarangkalian. Kekurangan statistik inferensi yang pertama ialah kesimpulan tidak dapat dibuat dengan pasti dan tepat sepenuhnya. Hal ini demikian kerana kesimpulan berkenaan populasi mesti dijalankan mengikut prinsip teori kebarangkalian. Oleh itu, terdapat kemungkinan perbezaan antara sampel yang diambil dengan populasi sebenar akan lebih besar. Kekurangan statistik inferensi yang kedua adalah kemungkinan terdapat bias dalam pemilihan sampel. Sampel yang dipilih daripada populasi diambil kira atau dipertimbangkan daripada faktor-faktor seperti pengetahuan, kepercayaan dan pengalaman seseorang. Ini bertujuan untuk mengelakkan ralat dan memudahkan pengkaji untuk membina kesimpulan terhadap suatu populasi. Oleh itu, hal ini menyebabkan tidak semua individu dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih secara rawak sebagai sampel. Kesimpulannya, berdasarkan definisi, kelebihan, kekurangan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahawa terdapat perbezaan dalam proses analisis bagi kedua-dua statistik tersebut. Statistik deskriptif merupakan satu kaedah untuk menerangkan karakteristik suatu data, manakala statistik inferensi pula merupakan satu kaedah menganalisis sampel untuk membuat kesimpulan atau generalisasi bagi suatu populasi. Seterusnya, statistik deskriptif kebiasaannya ditaksir dalam bentuk diagram, gambar, jadual dan graf yang lebih mudah dibaca dan difahami, manakala statistik inferensi pula merupakan kaedah analisis statistik yang agak rumit serta ia memerlukan kajian khusus sebelum menggunakannya. Dirimu yang aku cinta, dirimu yang aku sayang.